Al-Fikrah dengan tajuknya penyakit was-was. Al-Fikrah di Pera FM bersama Sahibul Fadilah Ustaz Haji Haris Fadilah Abdul Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar rancangan Al-Fikrah. Alhamdulillah pada hari ini rancangan Al-Fikrah kita akan menyajikan tajuk yang selalu berlaku pada kita tuan-tuan. Yang kadang-kadang juga berlaku pada saya bercakap ini. Apa dia? Penyakit was-was. Apa dia penyakit was-was ni tuan-tuan? Kita tahu was-was ni adalah jenis penyakit. Itulah kata-kata yang sering diujarkan oleh para ulama. Maknanya was-was ni satu penyakit. Mengapa? Kerana ia boleh membahayakan pemikiran dengan gangguan yang tidak sepatutnya dan boleh merosakkan hari-hari kita. Contoh, ada seorang lelaki yang sering dilanda penyakit was-was. Satu hari dalam perjalanan beliau ke masjid yang sudah mencapai hampir separuh jalan. Dah dekat sampai masjid. Batah balik pula. Kenapa? Ragu-ragu sama ada pintu rumah teman ni dah kunci ke belum. Padahal sebenarnya dia dah kunci dah pintu tu. Ya, dia ada rasa was-was. Begitu juga seorang remaja perempuan yang sudah berwuduk dah. Dah siap-siap untuk menunaikan sembahyang. Namun beliau kembali mencuci semula alatan makeup yang dipakai dan berwuduk untuk kali kedua. Kenapa? Kerana was-was dengan wuduknya adakah sah atau tidak. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar, jika kita seorang yang berhati-hati dan peka dengan keadaan, maka perbuatan itu hanyalah akan diulangi sekali-sekala. Atau pasti terbit rasa keyakinan dalam hati kita. Namun, untuk mereka yang mengulangi perkara tersebut berkali-kali dan mengambil masa yang lama untuk meyakinkan diri sendiri, tapi akhirnya tetap merasa ragu-ragu. Maka itulah yang dimaksudkan dengan was-was. Sedang pendengar rahimakumullah. Ia merupakan fenomena yang melanda kebanyakan manusia. Ia bukan sahaja boleh menyukarkan seseorang itu dalam aktiviti hariannya, bahkan sampai satu tahap boleh menyebabkan hati tidak tenteram. Dalam masa yang sama, ia boleh menjadi bahaya apabila mengganggu ibadah yang dilakukan, terutama dalam sembahyang, di mana ibadah tersebut akan dilakukan dalam keadaan tidak khusyuk dan boleh mengakibatkan tidak sah dan sebagainya. Kita ingat seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Uthman ibn Abil As pernah ditimpa penyakit was-was dan beliau telah mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah datang dalam sembahyang aku dan membuat bacaan aku terganggu. Nabi SAW menjawab, itulah yang disebut khinzib. Bila kamu merasakan kehadirannya, maka meludahlah ke kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah. Aku pun melakukan hal itu, kata di Sayyidina Uthman, dan Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Imam Muslim 2203. Adapun ludah itu, tuan-tuan, jangan salah faham pula. Bukanlah maksudnya boleh dilakukan suka hati. Kalau kita tengah sembahyang, kita ludah, sembahyang jemaah meludah ke kiri. Kena orang pula, jangan. Ya, tak selesa orang. Jadi macam caranya. Kalau dalam sembahyang, kita tak mampu untuk meludah, maka baca ta'awuz. Ta'awuz ni apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya, cukup untuk seseorang menyebut aku berlindung dengan Allah daripada syaitan dirjam tanpa perlu meludah agar tidak mengganggu orang sekeliling yang sedang solat. Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah menukilkan perkataan Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdul Salam yang menyebut bahawa ubat bagi penyakit was-was ini adalah yakin dan beriktikad dengan perkara yang dilakukan. Setiap kata-kata dia, ubat bagi penyakit was-was ini adalah dengan beriktikad bahawa ia adalah godaan syaitan dan sesungguhnya iblis, dialah yang sedang dibawa dan sedang diperangi dan baginya pahala seorang yang sedang berjihad kerana sedang memerangi musuh Allah. Itu iblis kan? Sekiranya dia merasa was-was, maka dia akan menghindarinya. Mengapa penyakit was-was boleh terjadi kepada seorang tuan-tuan sehingga mengganggu fikiran dan kehidupannya? Kerana ia merupakan salah satu senjata daripada iblis untuk mengganggu ibadah dan aktiviti harian anak Adam. Sidang pendengar kekasih Allah sekalian. Penyakit was-was ini juga boleh berlaku apabila ketetapan hati tidak cukup tetap sehingga ia boleh membolak-balik hati. Yang paling penting ialah percaya dan yakin kepada ketetapan hati atas setiap perkara yang dilakukan. Jangan dilayan perasaan tersebut. Kerana semakin dilayan,
ia semakin menjadi-jadi. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kena ada perasaan tu, jangan layan dia. Ingat Allah. Yang dekat betul-betul. InsyaAllah. Itulah cara yang terbaik. Ya, selain daripada kita berta'awuz minta perlindungan Allah meludah ke kiri tadi, selain daripada itu kita yakin benar-benar mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan kita daripada penyakit was-was ini, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan dapat faedah pada hari ini untuk kita menghilangkan penyakit was-was yang menyerang kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.